Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tuan-tuan, saya dah pesan pada saudara Syahrul, saya tak perlu bercakap pada malam ini kerana saya sangat berminat untuk mendengar kupasan daripada saudara Rafizi, kerana saya dah selalu datang ke Perua ini. Tapi oleh kerana pengurusi minta juga walaupun 2-3 minit untuk mengalu-alukan kedatangan sahabat saya saudara Rafizi, maka saya tampil juga pada malam ini. Dan kita dah dengar pun, alhamdulillah, pada malam ini saudara Rafizi Ramli telah menyatakan butiran pendedahan beliau yang cukup menarik. Saya sendiri pun belum mendengar secara terperinci tentang bukti-bukti sebagaimana yang beliau sebut sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, sebagaimana isu NFC, isu lembu yang sangat menarik, ada satu lagi isu yang juga tidak kurang hangatnya, iaitulah isu Felda. Saya cuma nak menyatakan pada malam ini, oleh kerana Perdana Menteri begitu galak untuk meneruskan penyenaraian Felda Global Venture di Bursa Malaysia, dan dia cuba berbohong dengan rakyat bahawa penyenaraian ini akan memberikan keuntungan atau durian runtuh kepada para peneroka. Sebagai satu tanggungjawab selaku anak broker Felda, dan kita belajar daripada pengalaman apa yang berlaku dalam kes Felda Cahaya Baru di Johor, Felda Sungai Buaya di Ulu Selangor, Felda Sendayan, dan juga Felda Labu Johnson di Negeri Sembilan. Nasib malang yang menimpa kepada peneroka Felda. Maka oleh kerana kali ini jumlah yang mahu dikorbankan harta warga Felda itu begitu banyak, dan saya percaya sebahagian besar di kalangan warga Felda terpedaya dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri, bahawa mereka akan mendapat durian runtuh yang bakal diumumkan mungkin dalam tempoh sebulan 2 ini. Sebagaimana janji saya sebelum ini, saya tidak bersedia untuk mendedahkan aib Perdana Menteri dan aib Isa Samad. Maka oleh kerana mereka begitu angkuh, tuan-tuan, insyaAllah mulai minggu depan satu persatu kita akan londehkan. Sebagaimana Rafizi londehkan setiap minggu isu Fillot ini, kita juga punya dokumen dan kita akan londehkan setiap minggu dalam sidang media kita di Kuala Lumpur dengan semua butiran-butiran bagaimana satu konspirasi tertinggi yang diketuai sendiri oleh Perdana Menteri bersama dengan Ahmad Maslan, bersama dengan Isa Samad, untuk mengorbankan harta tuan-tuan yang dia sebut tanah peneroka Felda tidak akan terjejas walaupun 1 inci. Kemudian dia sebut harta peneroka tidak diusik. Yang semuanya yang disebut itu cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang indah-indah belaka. Maka saya tak mengulas pada malam ini. Cukup saya katakan bahawa dengan dokumen-dokumen yang ada, kita boleh dedahkan dokumen ini, tuan-tuan. Kalau ikut secara rallynya, 1 tahun tak habis, tuan-tuan. 1 tahun tak habis dokumen yang kita akan dedahkan satu persatu, insyaAllah. Sebab itu yang penting adalah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir dapat kononnya dua runtuh, tuan-tuan akan lebih mewah, hidupnya mungkin nanti macam hidup Sahrizat, suami dan anak-anaknya, tuan-tuan sokonglah Barisan Nasional. Saya sarankan bila yang akan datang, tuan-tuan pergi cepat-cepat undilah Barisan Nasional.
Mungkin tuan-tuan akan dapat laba yang besar, jumlahnya mungkin sampai ratusan ribu dan sebagainya. Tetapi saya sekadar nak mengingatkan tuan-tuan, jangan sampai nanti ibarat pepatah Melayu, menang sorak kampung tergadai. Nasi menjadi bubur, sudah tengantuk baru tengadah. Maka tuan-tuan pun boleh tengok nasib Pendoka Felda Cahaya Baru yang mengidam mau jadi jutawan 1,3 juta, hari ini sudah masuk tahun yang ke-19. Sebahagian besar di kalangan Pendoka Felda Cahaya Baru dah pun meninggal dunia, dan mereka hanya mendapat tidak lebih daripada 200,000 daripada 1,3 juta. Depan mata mereka, tanah-tanah mereka hari ini diambil oleh pemaju-pemaju projek. Pemaju buat lebuh raya, pemaju buat projek perumahan, pemaju buat macam-macam projek di atas tanah mereka. Mereka hanya menuntun bagaimana kekayaan atas tanah mereka, tetapi mereka tidak mendapat melainkan 200,000 sahaja. Mereka menangis, keluar air mata darah sekalipun sudah tidak berguna lagi. Begitulah nasib Felda Sungai Buaya. Dan saya cukup optimis, sebagaimana saya naik pentas pada tahun 1992, 1993. Saya ketika itu berusia lebih kurang 22 tahun, dianggap anak muda hingusan. Ketika saya menasihatkan Pendoka Felda Cahaya Baru, jangan jual tanah ini, pertahankan tanah ini, usahakanlah tanah ini, kerana oleh raham Tun Razak bagi tanah ini, wawasan kerajaan mahu orang Melayu memiliki tanah, ada harta sebagai satu jaminan masa depan. Tetapi Pendoka Felda yang telah dihasut oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang mengetuai pemaju atas nama si Cahaya Baru Development Sembilan Berhad, mereka terpedaya, maka mereka hilang segala-galanya. Yang kaya, yang kenyang, pemimpin-pemimpin UMNO yang menjadi pengurusi dan lembaga pengarah. Rumah mereka berjuta ringgit, kenderaan bersusun di hadapan rumah. Tetapi Pendoka-Pendoka Felda yang hari ini Pendoka Felda Cahaya Baru telah diisytiharkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai antara kelompok yang termiskin di negeri Johor, mendapat bantuan pada tiap-tiap bulan RM300. Hari raya wang zakat disalurkan kepada mereka. Dan begitu juga nasib Pendoka Felda Senayan. Nak hidup Pendoka Felda Senayan, mereka jadi pengawal keselamatan, dapatlah RM600-700 pada setiap bulan. Tuan-tuan, sekali lagi, sebagaimana saya sebut 19 tahun dulu, saya ulangi pada malam ini. Walaupun saya tahu setengah-setengah Pendoka Felda tak bersetuju dengan saya. Mungkin dia akan mengatakan saya bodoh, orang nak bagi 2 runtuh tanah. Mungkin ada dan mungkin ramai jumlahnya yang mengatakan saya bodoh, saya tak tahu bersyukur. Tetapi sebagai hamba Allah yang tadi disebut oleh saudara Fizi, kerja kita menyampaikan, kerja kita mengingatkan, supaya kalau jadi apa-apa di kemudian hari, orang tak perlu dan tak boleh nak menyalahkan saya dan rakan-rakan. Saya nak sebut, jangan percaya dengan 2 runtuh yang nak diberi oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dan orang yang turun pada hari ini adalah Isa Samad. Orang yang sama telah menjahanamkan Felda Labu Johnson dan Felda Senayan. Mereka bayar kepada Pendoka Felda lebih kurang 1 juta. Hari ini tanah di Felda Senayan, tanah di Felda Labu Johnson dikira dengan kaki, tuan-tuan. 1 kaki persegi tanah Felda Senayan dan tanah Felda Labu Johnson RM20 1 kaki persegi. Bayangkan tuan-tuan, Isa Samad ketika itu Menteri Besar. Bayangkan bagaimana pemaju-pemaju projek dapat tanah berkenaan, dan Isa Samad dan kroni-kroninya mendapat untung berlipat kali ganda. Siapa yang kenyang? Yang kenyang pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Siapa yang miskin? Yang miskin tetaplah rakyat yang namanya Pendoka Felda. Hari ini sekali lagi kewibawaan dan kematangan Pendoka Felda diuji. Bila raya dah dekat,
ulang kepada tuan-tuan, sama ada peneroka, anak peneroka, pegawai Felda, sebab pegawai Felda lah kumpulan yang melabur paling banyak dalam KPF. Saya dipahamkan jumlah pegawai Felda yang melabur dalam KPF ada lebih kurang sekitar 200 orang yang maksimum melabur dalam KPF 250,000 setiap seorang. Sebab itu pegawai Felda yang cukup takut. Dan rata-rata pegawai Felda sekurang-kurangnya 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 ada dalam KPF. Maka KPF inilah yang akan diangkut bersama-sama, dibawa bersama-sama oleh Felda Global Venture. Hari ini orang bercakap soal untung. Perdana Menteri kata, dia sebut pun di Gedansa, kemarin dia sebut di Pekan, dia tetap bercakap itu ada dia punya sandaran dia. Kalau untung, dia pun tak bagi sebut garanti untung. Maknanya tuan-tuan, bila kita apungkan, boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Apa yang berlaku? Felda Cair Baru rugi, Felda Senayan rugi, Felda Labu Johnson peneroka rugi, Felda Sungai Buaya peneroka rugi. Dia tak sebut soal rugi, dia sebut soal untung. Dan tuan-tuan bayangkan, hari ini dengan tanah berkeluasan 905,000 hektar atau 1 juta ekar lebih, kalau selepas pilihan raya penyenaran ini berjalan, BN pun dapat mandat semula tuan-tuan, kalau hilang dan lenyap harta peneroka Felda, maka tuan-tuan sendiri bertanggungjawab. Tuan-tuan bertanggungjawab, beri peluang, beri harapan, tuan-tuan menyokong satu dasar yang akhirnya melenyapkan institusi orang Melayu yang merupakan kelompok terbesar dan akan dikenang dalam lipatan sejarah. Peneroka Felda meranapkan kepentingan hartanya sendiri. Akan ditulis nanti dalam buku sejarah, hilangnya Felda, tanah Felda, kepentingan Felda. Kalau dijawab dalam bentuk soalan, siapa yang meranapkan? Jawapannya peneroka Felda sendiri. Jadi tuan-tuan, catat ucapan saya, ingat ucapan saya. Kalau kita panjang umur, BN kekal memerintah. Ketika itu tuan-tuan, bila perniagaan yang diapungkan di Bursa Malaysia untungnya tak ada, terpaksalah akhirnya nak cover semua kerugian anak syarikat. Pelaburan di luar negara pun lingkup. Sekarang ni pun tuan-tuan, kita ada dokumen untuk kita tunjukkan bukti betapa lingkupnya Felda Global Venture. Pelaburannya di Saudi Arabia, di China, di Kanada, di Amerika. Dia punya untung rugi kunci kira-kiranya pada saya. Semuanya ada pada saya. Kita akan dedak bahawa Felda Global Venture inilah yang telah mencanangkan pelaburan di luar negara. Tiba-tiba Najib Tun Razak bagi kepercayaan kepada Felda Global Venture untuk disenaraikan di bursa Malaysia, tuan-tuan. Jadi ini semua saya nak mengingatkan, supaya jangan nanti Mazlan tak cakap pun, Ustaz Sulaiman tak cakap pun. Jadi malam ini saya mengulangi sekian kalinya, jangan mudah terpedaya, jangan mudah terikut-ikut dengan rentak orang yang berfikiran singkat. Kita pun serah kepentingan kita. Saya dengar kabar geran-geran pun dah mula diserah kepada pengurus Felda. Pengurus Felda dah pergi minta geran, bagi pun geran. Walaupun anak nasihat, bagi geran. Sebab percaya, takkanlah Perdana Menteri nak tipu kita, takkanlah Isa Samad nak tipu kita, takkanlah Ismail Sabri nak tipu kita. Maka akhirnya kita percaya. Nanti bila kita kena tipu, barulah kita menangis. Bila saya tanya Felda Cair Baru, saya bawa pergi ke Parlimen. Wak, siapa yang tipu Wak? Peneroka Felda Cair Baru kata, yang tipu aku Ketua UMNO Cawangan. Kenapa Wak percaya? Dia kata, sebab dulu aku selalu sangka baik, takkanlah pemimpin UMNO nak tipu aku. Hari ini tuan-tuan kata, takkanlah Najib nak tipu saya. 5-6 tahun akan datang, bila runtuh permainan saham di Bursa Malaysia, syarikat-syarikat, anak syarikat Felda terlepas kepada syarikat asing, terlepas kepada syarikat daripada Hong Kong, daripada Jepun, daripada Eropah yang beli
ambil aset-aset kita, maka masa itu kita akan menangis sekali lagi, pemimpin UMNO tipu aku. Jadi ini tuan-tuan, saya harap menjadi kita punya pemikiran. Saya tak minta duit tuan-tuan. Saya buat saman pemula, buat injaksi di mahkamah. Kita cari duit sendiri. Kita habis dekat 10,000 tuan-tuan. Ini tak lama lagi kita nak buat satu lagi injaksi kepada Isa Samad pula, kerana kita mempersoalkan status beliau, keahlian beliau sebagai ahli KPF. Dan lawyer dah sebut pun kosnya lebih kurang 5-6 ribu lagi. Nak kita appeal lagi pula di mahkamah tinggi, tak tahu di mana, Kuala Lumpur ke atau Kuantan, Temerloh dan sebagainya. Dan saya dapat maklumat Perdana Menteri sendiri akan rasmikan EGM atau Mesyuarat Agung Khas KPF dalam lingkungan 8 atau 20 Februari. Kita akan halang, kita akan bawa lagi ke mahkamah, nak keluar lagi duit dekat 5-6 ribu lagi. Saya tak minta duit peloka Fedah. Saya dan kawan-kawan cari sendiri. Sebab apa? Sebab inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan orang Islam, berjihad untuk mempertahankan hak orang Islam. Walaupun saya percaya di luar sana ramai yang percaya cakap-cakap Najib Tun Razak. Saya tak ada masalah. Nak percaya cakap Najib, percayalah. Nak percaya cakap Ismail Sabri, percayalah. Tapi kalau kita panjang umur, kalau Pakatan Rakyat menang, tak ada masalah. Kita akan batalkan sebarang usaha ini. Tapi kalau BN kekal berkuasa, tuan-tuan, kalau jadi apa-apa, maka tuan-tuan janganlah menangis. Maka saya syorkan, kalau lingkup kepentingan peloka, saya syorkan kepada peloka-peloka Fedah, buatlah kenduri baca Yasin, kenduri kesyukuran, kerana apa yang kita percaya telah jadi kenyataan. Percaya, maka kita syukur dengan penipuan kali kedua oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Jadi saya rasa sekadar inilah ucapan saya. InsyaAllah saya akan kembali semula ke Bera ini dan kita akan bertemu. Kalau tuan-tuan nak dapatkan CD tentang maklumat yang lebih lengkap ini, dapatkan di depan sana. Mudah-mudahan kita semua berada dalam pertolongan Allah SWT. Saya ucap terima kasih atas penjelasan yang terperinci daripada sahabat saya, Saudara Rafizi, bersama dengan Saudara Bob Manolan dan juga bersama dengan YDP PAS kawasan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.